وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله.
نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ayat 102 surah Ali Imran. Muka surat 50, muka surat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu semua mati melainkan dalam keadaan kamu sebagai orang-orang Islam. Ayat ini menyuruh dan melarang. Menyuruh satu benda, melarang satu benda. Menyuruh bertakwa, melarang mati, melainkan mati dalam satu sifat, iaitu berpegang dengan Islam. Ajaran Islam yang kita miliki ini memiliki dua perkara. Perkara pertama, lakukan yang ni. Perkara kedua, jangan lakukan yang nu. Buat hak ni, jangan buat hak nu. Seluruh ajaran Islam yang kita mengaji, seluruh ajaran Islam dalam Quran hadis terkandung dalam dua patah perkataan. Perkataan yang pertama, if'al kaza. Perkataan yang kedua, la taf'al kaza.
Perkataan pertama, lakukanlah yang ini, lakukanlah sekian. Perkataan yang kedua, jangan lakukan sekian. Lakukan sembahyang 5 waktu, jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu. Lakukan menunaikan zakat, jangan main judi. Lakukan memberi sedekah, jangan mencuri. Lakukan minum air yang halal, jangan minum arak. Lakukan makan makanan yang halal, jangan makan yang haram. Islam terkandung dalam 2 perkataan. Hendaklah kamu melakukan suruhan, hendaklah kamu meninggalkan larangan. Maka dalam ayat ni dua-dua ada. Lakukan perintah, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Larangan, jangan mati melainkan dalam keadaan berpegang dengan Islam. Jangan sampai ada orang yang mati dalam keadaan kufur wal'iyazubillah. Jangan sampai ada orang mati dalam keadaan menentang Islam. Awal sokong Islam, pegang dengan Islam, ujung-ujung canggah dengan Islam. Tak mau. Kita mau Islam itu menjadi pegangan yang berkekalan pada diri kita dalam keadaan istiqamah sampai mati. Suatu salah seorang Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam nak meninggal dunia, nak wafat. Baginda bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa kamu nak sembah setelah kewafatanku? Kalau saya wafat besok, kamu nak sembah apa? Dia tak tanya kalau saya mati kamu nak makan apa. Saya mati kamu nak duduk rumah mana? Maka saya tinggal makanan, duit banyak-banyak supaya kamu boleh beli makan. Saya tinggal rumah seorang satu supaya kamu tak gaduh. Mari 4 rata. Tak. Dia tinggalkan Islam supaya Islam dan taqwa itu penyelamat kepada sesiapa. Seorang khalifah yang hebat yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, masa dia nak wafat, dia tak tinggal banyak mana, bukan anak dia, sikit lah. Orang tanya dia, pasal apa kamu nak mati, tak tinggal harta yang banyak kepada anak kamu, sedangkan dia Perdana Menteri dalam negara dia. Dia kata, kalau aku tinggal harta banyak ke anak-anak aku jahat. Dia perhabis hartaku dalam benda jahat. Buat apa tinggal ke orang jahat? Tinggal duit ke anak dia main judi, tinggal duit ke anak dia joli sana joli sini, buat benda haram sana benda ni. Aku tinggal sesuatu yang depa guna untuk buat dosa. Buat apa? Kalau anak aku jahat. Kalau anak aku orang baik, aku tak tinggal banyak pun tak apa. Kerana orang baik ni murah rezeki. Kalau anak aku orang yang bertakwa, aku tinggal sikit pun berkat, kerana Allah janji dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar, penyelesaian dalam masalah dalam kehidupan dia. Dan Allah kurniakan rezeki dari sumber yang dia tak sangka. Maka anak aku tinggal kepada tiap diri mereka takwa. Dengan takwa yang mereka pakai, yang mereka miliki itu, sudah terjamin rezeki Allah bagi. Akhirnya setelah dia meninggal dunia, anak dia yang dia tinggal duit sikit tadi menjadi kaya raya, menjadi senang. Dengan sebab dia meninggalkan ketakwaan pada diri anak dia. Jadi dia kata anak kita tinggal ni 2 jenis, sama ada jahat ataupun baik. Kalau jahat, kita bantu orang jahat apa? Dia ambil duit kita pergi buat jahat. Kalau dia baik,
Allah akan bantu dia. Maka semua kita kena usaha tinggal anak yang baik. Macam mana anak yang baik? Anak yang bertakwa. Kerana takwa itu menjamin kesenangan dunia dan akhirat. Lalu Nabi Yaqub kata, bersabda kepada anak-anaknya pada ayat 133 surah Al-Baqarah, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu. Apakah kamu semua menjadi saksi ketika datang kepada Nabi Yaqub saat kematian? Masa Nabi Yaqub AS nak wafat, kamu pi tak tengok dia nak wafat? Tak pi pun, kita tak tengok, kita jadi saksi. Oleh kerana kita tak jadi saksi, maka Quran cerita bagaimana dialog dia ketika dia nak wafat. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa kamu nak sembah selepas kewafatanku? Aku mati besok, hampa nak ikut agama macam aku tinggal ke? Hampa nak kona pergi kot lain? Lah duk semayang elok ni, aku mati esok kata semayang dah. Lah duk pergi masjid, esok aku mati masjid tak nampak, duk pergi berhenti di padang golf. Aku tak mau tu. Tak mau anak aku bila mati dia tak ikut macam mana aku. Maka dia tanya anak dia, apa kamu nak sembah lepas pada aku mati? Dia tak tanya apa kamu nak kerja lepas pada aku mati. Apa kamu nak cari duit lepas pada aku mati. Apa kamu nak sokong lepas aku mati. Aku pati A, hang pati B. Tak. Dia tanya kamu nak sembah apa. Maka dia pun jawab, Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan kepada nenek moyangmu. Tuhan kepada bapa-bapakmu. Siapa dia? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Di mana Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa dan kami muslimun, orang-orang yang berserah diri tunduk patuh kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun, kami hanya berpegang dengan Islam, menjadi orang yang tunduk patuh dan berpegang dengan Islam sampai meninggal. Anak Nabi Yaqub berjaya ditarbiyah, dididik oleh ayah mereka dengan pendidikan yang betul. Semayang sembah Allah tak tinggal, pegang dengan Islam tak tinggal di mana berada. Kita kadang-kadang pegang dengan Islam, kadang pegang dengan Melayu, kita gagal lagi. Kita mengaji ini tekah pegang dengan Islam, tekah pegang dengan Melayu. Pegang dengan Islam, tekah semayang. Pegang dengan Islam, tekah buat kekah, buat tahlil. Pegang dengan Islam ketika naik ke penerbangan pergi haji. Pegang dengan Melayu ketika sukan. Sukan dia kata kena ikut Melayu. Melayu bukan seluar pendek. Kalau pegang dengan Islam bukan seluar panjang. Orang lelaki main sukan. Pegang dengan ajaran Islam bukan seluar panjang. Orang lelaki tak pegang dengan Islam ketika bersukan bukan seluar pendek. Bukan mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena tutup aurat. Paha tu aurat, lutut tu aurat. Maka kita Islam setengah, tak Islam setengah. Masa semayang ikut Islam. Subuh 2 rakaat, lohor 4 rakaat. Masa puasa ikut Islam, puasa bulan Ramadan. Masa sukan tak tanya Islam, mengenepikan Islam. Maksud dia, pegang sebahagian, tak pegang sebahagian. Masa malam raya, hari raya, bayar zakat peterah. Kalau zakat, ikut ajaran Islam. Masa nak beli kereta, nak beli rumah, dia pinjam cara riba, tak ikut ajaran Islam. Zakat peterah ikut Islam. Riba tak mau pakai Islam. Ada orang bersikap sedemikian. Allah bagi amaran dalam Quran, alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Orang-orang yang menjadikan Quran ini berjuzuk-juzuk. Juzuk-juzuk mana bab ni aku pakai, bab ni aku tak mau pakai. Aku bukan nak pakai ke semua.
Sedangkan Allah suruh pakai ke semua dalam surah Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu kepada Islam secara lengkap, secara menyeluruh, secara 100%. Lalu dalam surah Al-Baqarah menceritakan berjayanya pendidikan seorang bapa kepada anak, berjayanya pendidikan seorang pemimpin kepada rakyat apabila rakyat yang dia pimpin, anak yang dia pimpin menjadi orang yang berpegang dengan Islam sampai mati. Dan setiap kita bertanggungjawab ke arah itu. Hadis kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyat yang dia pimpin. Kita pimpin bini kita, anak kita kena pimpin kepada ajaran Islam. Tu imam pimpin anak qaryah kena cara Islam. MB pemimpin rakyat negeri dia kena ikut cara Islam. Hak lagi atas lagi banyak tanggungjawab. Sehingga Nabi SAW hantar surat dalam Sahih Bukhari kepada pemimpin negara Rom, pemimpin negara Parsi, raja yang bukan Islam. Nabi SAW sebut, aslim taslam wa illa fa'alaika ithmal arisiyin. Aslim taslam, hendaklah kamu memeluk Islam, hendaklah kamu ikut Islam. Taslam, nescaya kamu selamat. Siapa saja yang ikut Islam, orang atas, orang bawah, dia mesti selamat. Wa illa, jika tidak, jika kamu tak mau ikut Islam, fa inna alaika ismal arisiyin, kamu menanggung dosa kamu dan kamu menanggung dosa rakyat yang kamu bawa. Kamu sebagai ayah bawa bini dengan anak, bini seorang, anak dua, kamu 4 orang. 3 tu rakyat kamu. Kamu bawa cara Islam, kamu selamat, mereka selamat. Kamu bawa cara tak Islam, kamu berdosa. Dosa mereka kamu tanggung sama. Tu baru 3 orang. Bini seorang, anak 2. Kalau bini seorang, anak 8. Bini seorang, anak 10, baru 12 orang. Ni pimpin satu negeri, satu negara, lagi banyak berapa juta orang kita pimpin. Kalau kita pimpin kepada ajaran Islam, pahala kita dapat, pahala mereka kita dapat sama. Kalau pimpin bercanggah dengan Islam, dosa kita pun kita tanggung, dosa mereka pun kita tanggung. Karena kita ketua. Tak boleh kita kata, dak, aku seorang nak tanggung, aku dekat mereka aku tak mau. Pasal kita dereba, kita bawa bah. Mereka penumpang bah. Kalau bah tu pergi masjid, kawan hak bawa dapat pahala, hak ikut dapat pahala, pahala orang ikut, driver bah dapat juga. Kalau bah tu pergi tempat judi, maka driver bah tu berdosa. Penumpang hak pergi main judi pasal naik bah dia bawa, dosa sama. Kalau bah tu pi makan angin, singgah restoran makan sedap, driver bah makan sedap, penumpang makan sedap. Penumpang pun suka driver bah ni bagus, bawa kereta bagus, bawa bah bagus, singgah tempat makan yang sedap. Tapi kalau driver bah tu bawa kereta lok-lak terjun lok sungai, sekali dengan driver makan air sungai, sekali dengan penumpang makan air sungai juga. Driver bawa pergi tempat elok, eloklah kita penumpang. Driver terjun sungai dengan kita tenggelam. Maka kita nak kena cari driver bawa pergi syurga, bukan bawa pergi neraka. Driver yang bawa pergi syurga tak pergi neraka, driver yang membawa manusia dengan perjalanan muslimun, yang ajak orang hidup dan mati dalam berpegang dengan Islam. Dan itulah pengakuan kita dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, dan sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan segala ibadat aku, wa mahyaya, dan hidup aku, wa mamati, dan kematianku. Hidup sampai mati lillah, kerana Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam,
Bukan kerana mu Malaysia, bukan kerana mu Pak Mentua. Kalau semayang kerana Pak Mentua main rumah kita, kita semayang. Pak Mentua balik, kita tuang tak semayang. Pasal semayang kerana Pak Mentua. Semayang kerana nak tunjuk ke orang. Kita kena buat kerana Allah daripada hidup sampai mati. Itu pengakuan semua orang baca dalam doa iftitah. Kalau rajin baca, kalau tak baca pun tak betul semayang. Kita mengaku lagu tu, memang luar semayang bercanggah kat kita mengaku. Aku bersukan kerana ikut suasana walaupun dia berdosa. Bukan kerana Allah. Tadi dalam semayang angkat mengaku kerana Allah. Semayang subuh, hidup mati kerana Allah. Lepas subuh jogging pakai seluar pendek. Lepas subuh bukan kerana Allah dah. Kalau kerana Allah dah tutup aurat lagi. Bukan kerana Allah dah aurat. Masa semayang maghrib berjanji hidup mati kerana Allah, ibadat kerana Allah hidup. Lepas semayang maghrib mengumpat orang pula dah. Maka kita nak kena perbetul apa yang kita baca dalam sembahyang dengan luar semayang. Sebab itu orang kuis semayang yang betul boleh menghalang dia daripada perkara tak elok. Kalau dia faham bacaan dalam sembahyang yang menuntut dia berkelakuan seperti dalam sembahyang, di luar sembahyang, yang menjadikan dia orang yang beramal dengan firman Allah ayat 49 suratul Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menegah daripada perkara keji dan mungkar. Surah Ankabut duk tak mana tau. Baca Quran tak ada nak khatam, cari tak jumpa. Ni apa hari ini nak habis jenis speed. Jenis speed supaya dan khatam. Surah Ankabut kata kalau kawan tu semayang betul, mesti semayang itu menjadikan dia tak terlibat dengan perkara keji dan mungkar. Kita semayang benda dosa duk buat lagi, mungkar duk buat lagi, tak elok duk buat lagi, pada semayang kita kena cek balik. Aku betul ke aku duk gelong tengah semayang? Semayang cakap lain, luar semayang cakap lain. Semua orang yang baca dalam sembahyang dia kata inna salati wa nusuki sampai habis. Dia kata apa lagi? Wa mahya wa mati la syarika lahu, tidak ada sebarang sekutu bagi Allah. Saya orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bukan orang yang menyekutukan Allah. Tidak mensyirikkan Allah sama ada syirik yang jenis terang ataupun syirik jenis tersembunyi. Syirik jali, syirik terang. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Syirik jali, syirik terang ni seperti menyembah berhala. Syirik tersembunyi seperti tak ikhlas dalam amalan, riak. Riak itu syirik. Menduakan Allah. Buat amal kerana nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah. Tak mau. Kita mau wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami bagi makan kepada kamu, kami buat amal liwajhillah, ikhlas kerana Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku disuruh. Wa ana minal muslimin hanifan musliman wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman. Hanifan wajjahtu, aku hadapkan, wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku. Ulama kata aku hadapkan diriku. Guna wajah tapi maksud dia diri kita. Dalam kitab Munyatul Musalli dia kata diriku. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, yakni diriku, lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan lurus. Hanifan ay mustaqiman. Hanifan ay ma'ilan an kulli adyan ila dinil Islam. Hanifan ni ada dua makna. Makna satu betul, makna kedua bengkok. Betul pun hak tu, bengkok pun hak tu. Di segi zahir, betul dengan bengkok ni tak sama. Tapi perkataan ni sama. Apa makna betul? Betul dengan ajaran Islam.
Apa makna bengkok? Bengkok makna menyeleweng kona daripada jalan lain kepada ajaran Islam. Hanifan, ada kata mustaqiman, ada kata ma'ilan. Mustaqiman agak saya duduk dalam agama yang lurus, ataupun saya duduk dalam agama yang cenderung, condong daripada ajaran lain kepada ajaran Islam. Ada kata hanifan, agama Nabi Ibrahim. Sama juga maksud dia. Jadi kita mengaku dalam sembahyang, saya nak jadi orang yang hanif, orang yang berpegang dengan ajaran yang lurus, yang betul, yang Allah redha, bukan jalan kona kanan, kona kiri, tak betul. Lepas kita kata hanifan, musliman pula dah kita kata. Musliman, seorang muslim, seorang yang patuh. Al-Islamu lughatan al-khudu' wal-inqiyad. Orang yang tunduk patuh kepada Allah, saya ni. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Tadi la syarikalah, ni sekali lagi ulang, wa ma ana minal musyrikin. Tadi hanifan dikuatkan lagi dengan musliman. Kesemuanya itu menjurus kepada pembaca itu perlu melaksanakan, menunaikan, mempraktikkan pengakuan dia tersebut di dalam dan di luar sembahyang. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadat aku lain pada sembahyang, puasa, zakat, istighfar, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, semua ibadat-ibadat saya selain daripada sembahyang. Sembahyang pun kerana Allah, ibadat lain pun kerana Allah, hidup kerana Allah, mati kerana Allah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyangku dan ibadat aku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu, tidak ada sebarang sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslimin, orang-orang yang berpegang dengan Islam. Kalau kita faham bacaan itu, kita tidak akan tinggalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Kita tidak akan jadi orang yang bercanggah dengan Islam. Kita tidak akan jadi orang yang menentang ajaran Islam. Kerana tak kena kalau kita bercanggah dengan Islam, kita lawan benda kita minta. Pergi minta ubat kat doktor, doktor bagi, marah kat doktor. Tak kena. Hang minta tolong kat doktor. Tiba-tiba hang marah kat doktor bila doktor bagi ubat. Dia bagi ubat nak tolong hang. Kita lapak pergi minta makanan kat restoran, kita lapak minta makanan kepada isteri kita yang masak, dia tolong bagi nasi, kita marah kat dia. Aku lapar ni main nasi, dia usaha nasi. Wok apa nasi? Tak kena. Tadi hang minta nasi nak bagi kenyang. Bila orang bagi nasi, hang marah, hang tak tolak nasi tu. Tak selalu minta pada awal. Kalau lapar nak makan, orang bagi makanan kita tak mau, orang kata tu tak cerdik. Budak kecil umur 2-3 tahun minta ayak. Kita duk buka puasa, dia minta ayak dengan kita. Mai ayak. Kita pun suruh ayak dengan dia. Dia pegang-pegang, dia tuang depan kita. Kita kata kacau budak ni. Nak ayak aku bagi. Pasal dia kecil bukan dia tahu apa. Dia minta bukan dia minum, dia nak main. Maka dia ambil ayak tuang main. Perkara biasa budak kecil. Umur baru 2 tahun 3 tahun. Kita nak buat penampak dia, kita pun perangai macam dia agak dulu. Kita pun entah tuang lebih daripada dia lagi. Maka kalau dia minta ayak, dia buang, dia budak tak cerdik lagi, kecil lagi. Padan dengan dia. Kita hak cerdik pun perangai lagu tu juga, tak kena. Maka jangan kita buang apa kita ambil nak. Kita nak makanan sebab kita lapar, bila orang bagi, makan sampai kenyang. Kita minta ayak sebab kita haus, bila orang bagi, minum sampai hilang haus. Kita cari ubat kerana kita sakit, bila kita doktor bagi, makan ikut jadual, jaga pantang, baru sakit tu nak boleh lega. Kalau tak lega pun dia boleh bertahan, tak teruk lagi.
Dan kita kena ucap terima kasih kepada doktor. Nasib baiklah doktor tolong saya bagi ubat. Walaupun saya tahu doktor cah mahal kat saya. Tak kira COVID, tak COVID, doktor penat. Duit sampai saya memfikir 2-3 kali. Orang saya pergi klinik lain RM25. Mai kat doktor balas sampai 70. Kita nak marah pun pasal dia tak mahal. Itu pun tak berani marah kat dia depan dia. Marah depan dia, dia tak mau berubat kita, nanya. Maka kita ucap terima kasih kat doktor pasal dia bantu kita. Kita memang perlukan ubat dia kerana kita sakit. Maka kita dengan Allah Ta'ala pun sama. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi kat kami petunjuk. Kami bagi kat kami petunjuk. Petunjuk tu dibaca dalam Quran, dibaca dalam hadis, dibaca oleh Rasulullah, disambung oleh para sahabat, disambung oleh tabi'in, disambung oleh penceramah-penceramah, tok-tok guru, alim ulama, sampai hari ini duk bagi kuliah subuh, kuliah maghrib sampai telinga kita. Maka kalau dia kata hak ni haram, hak ni halal, kita pergi marah ke dia, tak kena. Hang duk kata riba tu haram, aku terlibat dengan riba, hang cari pasal dengan aku. Patut kita kata terima kasih hang tolong abang, aku tak tahu. Ni kita marah ke orang hak tolong habang kata kita ni tak betul. Kawan tu tak habang. Hadis kata qulil haqq walau kana murra, habang yang betul walaupun pahit. Pahit pun kena telan juga. Maka kita tak sah kata ke orang, kata ke orang marah. Kalau kita nak abang jangan kata kat orang. Kita kata kat diri kita, kita sebut secara umum. Siapa semayang 5 waktu dapat pahala, siapa tak semayang berdosa masuk neraka. Hang nak terima tak terima, aku dah abang. Jangan duk pergi kata hang si fulan, hang nama ni, hang ni tempah neraka, nama hang duk tulis neraka pasal hang tak semayang. Dia marah kita. Pasal kita pergi sebut nama dia. Kita sebut cara umum, kena kat dia, dia timbang sendiri. Lebih selamat daripada kita duk kata si fulan ni perasan neraka nak berapa nak masuk. Pasal apa? Aku tak nak semayang, aku tengok. Dia marah kat kita. Pasal kita pergi habang nama dia bagi masuk neraka. Hadis Quran habang orang tak semayang memang masuk neraka pun. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Dulu kami tak semayang. Quran habang dah orang tak semayang masuk neraka. Tiba-tiba kita jumpa kawan kita jenis tak semayang, kita kata nama hang ni orang duduk dalam neraka lah, hang ni dia marah kita. Cuma kita tak abang. Dia buat kali tak mau semayang juga, maka kita abang. Allah Ta'ala bagi tahu siapa tak semayang masuk neraka. Hang siapa yang tak semayang yang dengar kat saya abang tolong bertaubat supaya dia tak kata kita kata kat dia. Jadi Islam ni dihantar untuk menyelamatkan kita dunia akhirat. Salah bila kita menentang penyelamat kita. Makanan nak bagi kita kenyang, kita lapar nak ada makanan, kita lempak makanan setelah orang bagi kat kita. Minuman nak bagi kita hilang dahaga, kita tengah duduk haus, orang suruh minuman tu sedap, kita tuang ayak tu. Tak kena. Islam itu petunjuk. Tiba-tiba orang tolong habaq ni petunjuk yang betul, hak ni salah. Kita tak mau pakai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lagi salah. Kerana buang makanan dekat dunia, buang minuman dekat dunia, buang ubat dekat sakit dunia, buang Islam dunia teruk, akhirat lagi teruk. Orang yang mengenepikan ajaran Islam malah petaka dia dunia akhirat. Kalau orang bagi nasi, orang bagi cucuk untuk buka puasa, kita tak mau makan, kita ambil cucuk lain. Dan dia dekat dunia tu ya. Tuang ayak, cari ayak lain. Lempar ubat, pergi klinik lain ambil ubat lain. Ubat ni tak sesuai, ambil ubat tak ni. Di dunia kita buang makanan, kita boleh cari makanan lain. Kita buang minuman, kita boleh ganti minuman lain yang lebih sedap. Kita buang ubat, kita boleh pergi klinik lain, boleh ambil ubat kat doktor lain, kat tok bomo lain. Kalau kau buang Islam, tak ada. Tak ada penyelamat. Dunia tak terpakai, akhirat lagi tak terpakai. Maka Islam itu keperluan kita sampai mati. Jangan pegang Islam juzuk-juzuk. Ambil setengah, buang setengah. Islam itu keperluan kita. Sebagaimana makanan keperluan kita supaya kita tak lapar.
minuman keperluan kita supaya kita tak dahaga, ubat keperluan kita ketika kita sakit supaya penyakit kita sembuh atau tak semakin teruk. Islam itu keperluan kita zahir dan batin, luaran dan dalaman, peribadi, suami, isteri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Daripada belum kita lahir sampai lepas mati, Islam sedang berkait dengan kita. Sebelum kita wujud, Islam dah berkait dengan kita. Islam dah habaq kat mak dengan ayah kita, kamu nak anak baik, kamu kena cari bini baik, kena cari laki baik. Islam dah habaq kat tok dengan tok wan kita, kalau kamu nak cucu baik, kamu kena cari menantu baik. Kita tak lahir lagi, Islam dah hajak tok wan kita macam mana nak lahirkan kita. Islam telah ajak mak pak kita macam mana nak dapat kita. Kita tak ada lagi. Lepas tu kita pun ada. Dilahirkan tarikh sekian, hari bulan sekian, setahun sekali sambut birthday. Sambut birthday. Potong kek. Potong kek saja tak apa, dia buh dengan lilin sekali. Sampai umur 90 dia pergi sambut birthday, buh lilin. Hambui lampu api tu terkeluar gigi palsu. Sambut birthday nak suruh hambui juga. Kawan pakai gigi palsu, hambui terkeluar gigi. Pasal berapa puluh tahun duduk sambut birthday. Kita pun dilahirkan ada hari lahir kita. Sambut hari jadi. Hari jadi kita tak marah, hari jadi Rasulullah marah pula. Tu geng satu lagi. Maulid Rasul tak boleh, maulid kita boleh pula dah. Birthday anak dia sambut boleh, birthday bini dia pun sambut, birthday bini dia sambut. Birthday Rasulullah dia kata bid'ah. Sama-sama birthday. Dan dalam Quran sebut hari kelahiran Nabi Yahya dengan Nabi Isa dalam surah Maryam. Wassalamu alaihi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan kepadaku hari aku dilahirkan. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kelahir keselamatan baginya pada hari ia dilahirkan. Ini dalil Quran menyebut kelahiran dua orang para nabi. Maka menyebut kelahiran Rasulullah, menyambut kelahiran Rasulullah adalah lebih baik kerana pengisiannya adalah pengisian yang baik. Jamu orang makan, cerita tentang mukjizat, cerita tentang kelebihan Rasulullah. Bukan kita sambut birthday Rasulullah, kita hidang arak, minum, betungin terbalik. Seperti mana orang-orang yang tak betul buat sambut birthday mereka. Orang-orang bukan Islam sambut hari kelahiran mereka. Orang-orang Islam pun kadang-kadang tak mengaji sambut kelahiran mereka, buat pesta arak. Tu tak betul lah pengisian dia arak. Tapi pengisian dia baca Quran, baca salawat, baca qasidah. Pengisian dia cerita sirah Rasulullah supaya orang kenal, supaya orang ingat. Maka pengisian dia adalah baik. Maka elok kita sambut hari lahir kita. Setelah kita wujud, ada yang mati muda, ada yang mati tua, ada mati umur 60, ada mati umur 90, ada mati umur 60, umur 43. Bila kita mati, maka apakah Islam sudah meninggalkan kita dan kita meninggalkan dia? Ulama kata tidak. Lepas mati Islam masih berkait dengan kita. Mana bukti dia? Bila kita mati, nak mandi ke tak mandi, nak kapan ke tak kapan, nak semayang ke tak semayang, nak tanam ke tak tanam, nak tanam kubur Islam ke kubur orang lain. Kalau mati tu mati syahid perang dengan orang kafir, tak boleh mandi, haram dimandikan. Seperti mana matinya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud. Mati bukan syahid sedemikian, wajib dimandikan. Maka kita sudah mati, Islam masih berkait dengan kita. Islam masih bagi panduan macam mana nak buat kat mayat kita. Lepas tu mayang, kafan, mayang, tanam. Lepas tanam, apakah Islam sudah berpisah dengan kita? Tak lagi. Mana bukti dia? Lepas kita mati, hatta kita nak buat macam mana? Faraid.
Nak bahagi terus kan? Tak, kena bayar hutang dulu kalau ada. Kalau zakat tak berkelak, bayar zakat dulu. Dalam kitab Hasyiah Qalibi wa Amirah kata lagu tu. Faraidlah sekali. Lepas kita mati, kita sudah dikuburkan. Mungkin kita sudah dikuburkan sehari, mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Apakah Islam sudah berpisah dengan kita? Tak. Kita duduk dalam kubur. Kubur kita tu orang kena jaga. Tak boleh kita duduk dalam kubur. Orang lain lalu-lalu tengok kubur kita duduk dalam tu. Dia pergi berak kencing atas kubur kita. Atau lembah lembu dia pergi berak atas kubur kita. Kubur orang Islam kena buah pagar. Jangan biar orang duduk berak kencing atas kubur. Jangan biar lembu pergi duduk berak kencing atas kubur. Kita duduk dalam kubur, Islam masih bagi panduan kepada orang hidup. Jangan buat tak ketahuan kepada kubur si fulan. Jangan pergi duduk korek kubur anda ikut suka. Masih lagi Islam berkait dengan kita. Kita dah tak bernyawa dah. Tapi kubur kita perlu dihormati. Seorang sahabat, seorang cucu Rasulullah SAW, nama Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ketika dia meninggal dunia dan dikuburkan, seorang majusi yang sembah api cari kubur dia, jumpa, tahu ni kubur dia, dia geram kepada cucu Rasulullah. Dia bukan Islam, dia kafir. Dia pergi berak atas kubur Sayyidina Hasan. Dalam kitab kata setelah dia pergi berak atas kubur Sayyidina Hasan, Allah jadikan suara dia seperti binatang dan dia menjadi gila sampai mati. Pasal berak atas kubur cucu Rasulullah. Gila. Ada kitab tajuk dia Karamat Setelah Mati. Karamat para wali Allah setelah meninggal dunia. Salah satu kisah disebutkan sedemikian. Dia mati dah, tapi orang buat jahat kat dia, Allah balas dalam kehidupan. Sebagaimana seorang perempuan yang sudah mati, orang mandi mayat dia menuduh dia berzina, tangan dia melekat di paha perempuan itu, maka Imam Malik kata kena sebat 80 rotan baru selesai. Maka disebat baru tercabut tangan dia daripada paha perempuan itu. Juga diceritakan ni karamah setelah mati. Orang mati dituduh zina, Allah Ta'ala tunjuk penuduh itu salah dan tangan dia melekat, tak boleh tarik. Di zaman Imam Malik, orang tanya, nak buat macam mana ni? Tangan kau ni lekat di paha si mati, nak cabut, nak tarik, tak boleh. Maka ada orang kata, kerat tangan dia. Tidak nak tanam macam mana? Dia tak mau pula tangan kerat, berapa sakit. Lepas tu tak mau. Orang kedua kata, kalau tak mau kerat tangan dia, hirih paha kau tu lah, supaya tangan dia tercabut. Mereka kata tak boleh juga. Orang mati bukan boleh buat apa menyakitkan si mati, pergi duk potong tu menyakitkan si mati, tak boleh juga. Akhirnya tak tahu buat macam mana. Panggil Imam Malik. Imam Malik kata, ilham Allah bagi kat Imam Malik. Hang masa hang duk mandi mayat dia, tentu hang tuduh benda tak elok kat dia. Tu jadi macam ni. Ada. Hang kata apa? Saya kata si mati ni perasaan berzina. Kata dengan mulut. Maka tuduhan itu Allah Ta'ala tunjuk, tangan dia melekat di paha perempuan itu, tak boleh cabut. Maka Imam Malik kata, hang menuduh dia zina tanpa saksi, maka hang mesti dihukum qazaf. Hukum qazaf iaitu disebat 80 rotan. Maka disuruh orang sebat 1 rotan, 2 rotan, 10 rotan, sampai 79 rotan. Tangan dia masih melekat di paha perempuan itu. Tiba kali ke-80 tercabut keluar. Tangan dia yang melekat tadi keluar daripada paha perempuan itu. Maka ketika itu orang puji Imam Malik. Orang kata la yufta wa malikun bil Madinah. Tidak boleh dikeluarkan fatwa selagi Imam Malik masih ada di Madinah. Kerana Imam Malik memberikan fatwa bukan sahaja berdasarkan kitab yang dia baca, tetapi berdasarkan ilham yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia boleh tahu kesalahan punca apa, dia boleh tahu penyelesaian dia macam mana.
Daripada kisah itu ulama kata hebatnya Imam Malik satu, yang kedua hebatnya si mati. Lepas mati masih ada karamah kat dia. Dalil dalam Sunan Tirmizi, dalil yang menunjukkan karamah si mati, seorang lelaki bermusafir ataupun bergerak dengan dalam satu perjalanan, dia singgah satu tanah lapang. Dia buat kemah duduk situ bermalam. Masa dia duduk atas tu, dia terdengar orang baca suratul mulk di bawah dalam tanah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia pergi cari Rasulullah, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar orang baca Quran di tempat saya rehat. Rasulullah kata, tu kubur tempat kamu duduk tu. Si mati masa hidup suka baca suratul mulk. Suratul mulk itu penyelamat siksa kubur. Allah tunjuk kepada engkau dalam bentuk mendengar suara dia. Satu karamah kepada si mati. Sabitnya karamah selepas mati. Dalil yang digunakan oleh ulama. Maka karamah kepada orang mati ini menurut mazhab Ahlussunnah boleh berlaku. Dalam Sahih Bukhari ada seorang lelaki kata, ya Rasulullah, saya selamat, ya Allah, ya Tuhanku, saya selamat, saya berjuang memperjuangkan agama engkau, menyelamatkan agama engkau, tolong jaga mayat saya kalau saya mati, jangan dibuat tak elok oleh orang lain, kerana saya berjuang kerana engkau. Dia berdoa kepada Allah, dia berjihad, kalau saya mati dibunuh, jaga mayat saya, jangan sampai dibuat tak ketahuan oleh musuh. Lepas mati orang tak boleh buat mayat dia. Nanti saya baca nama sahabat tu. Karamah setelah mati. Dalam Sahih Bukhari. Jadi lepas pada kita mati, masih ajaran Islam berkait dengan kita. Kubur kita, orang tak boleh pergi berak kencing atas kubur kita. Padahal kita duduk dalam kubur lah. Kalau sebelum kita lahir, panduan Islam, ajaran Islam berkait dengan diri kita. Setelah kita mati, ajaran Islam masih berkait dengan kita. Mandi, kafan, semayang, paraid harta, tanam dalam kubur, jaga kubur. Kalau sebut nama kita lepas kita mati, jangan doa yang buruk, doa yang baik. Si fulan rahimahullah, kata aku tu. Jangan si fulan alaihi la'natullah, tu kata kat Abu Jahal. Abu Jahal alaihi la'natullah, tak apa, pasal dia kafir lawan Islam. Kat orang yang dah mati, almarhum, almarhumah, almarhum mana orang yang dirahmati. Semoga Allah merahmati almarhum ayah saya, almarhumah mak saya, almarhum guru saya, almarhum kawan saya. Allah yarham almarhum tu, doa kerahmatan kepada si mati. Lepas mati kena sebut yang baik, uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan orang-orang yang telah mati. Jangan duk cerita hak buruk-buruk dia. Mungkin kita kenal kawan kita, mak kita, ayah kita, ada benda buat benda buruk. Jangan duk cerita ke orang, jangan duk sebut. Sebut yang baik-baik saja. Kerana itu satu doa kepada mereka. Orang mati dah pun Islam ajak lagi. Macam mana nak jaga nama mereka? Tambah kita yang masih hidup. Lagi banyak Islam yang berkait dengan kita. Maka Islam ini perlu dihayati sebelum kita wujud. Dan setelah kita tiada. Masa lepas kita dilahirkan. Antara kita dilahirkan sehingga kita mati, tengah-tengah tu lagi banyak. Maka Islam ni tak boleh ditinggalkan. Kita nak buat apa, semua dah ada dalam Islam. Nak makan, makan cara Islam. Nak tidur, tidur cara Islam. Nak kerja, kerja cara Islam. Nak bercakap, bercakap cara Islam. Nak tengok, tengok cara Islam. Semua Islam dah bagi panduan. Tinggal kita nak cari, nak kenal, nak ikut, kata ikut. Nak politik, politik cara Islam. Nak tadbir, tadbir cara Islam. Ekonomi, ekonomi cara Islam. Didik, pendidikan cara Islam. Macam-macam dah ada. Kerana Islam itu ajaran yang lengkap, yang perlu kita kenal dan berpegang sampai mati. Maka ayat ni kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan sebagai orang Islam. Orang yang berpegang dengan Islam. Sebelum tu, ittaqullah haqqa tuqatih. Taqwalah pada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Masa pun dah lajak dah. Kita berhenti sana dulu. Esok kita sambung lagi insya-Allah. Bismillah. Habis dah hari ke-27 Malam ni 28 dan sini dia kata 28. Malam ni boleh tuang kot. Tak payah duk tuang, habis dulu. Tinggal lagi 2-3 malam nak main tarawih buat dak meloreh. Dia kata itikaf dekat 27 sudah. 27 dia kata hebatnya, 28 tak apa dah. Tak nampak dah 28.
Tinggal ujung-ujung ni kita perhabis. Macam kita perhabis malam 27 juga. 28 bagi ada iktikaf. Hari ni baca Quran bagi banyak sikit. Dan seterusnya. Kerana Ramadan kita dah tinggal tak berapa hari dah. Jadi tahajud kita kekalkan, iktikaf kita, kemudian tarawih kita jangan duk kurang sebagaimana yang berlaku pada sebahagian orang. Kita dulu pun lagu tu. Masa kecil-kecil dulu lagu tu, awal 10 awal tu banyak. 10 yang kedua tak berapa banyak dah. 10 hari belakang lagi kurang. Piramli kata jarang-jarang. Mula banyak, lepas tu tak berapa banyak. Dia kata apa tu? Piramli kata orang kahwin. Ustaz kata bukan orang kahwin, sah tarawih. Sah tarawih 10 mula penuh melimpah. 10 hak kedua kurang dah. 10 hak ketiga lagi kurang. Malam raya paling kurang. Malam raya pi lah singgah tak mana pun. Hak 11 saf tinggal 2-3 saf. Hak surau 2 saf tinggal 2-3 orang. Pasal apa? Kalau dengan main mercun. Tak dan nak pergi sembahyang raya, tak pergi jemaah dah insya malam raya. Hilang dah. Kalau dengan pita raya dengan ketupat. Jadi kita jangan berhenti tengah jalan, berhabis sampai malam raya, takwih lagi lepas pada raya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.